Baik, kita berada di subtopik 3.5. Okey, differentiation chain rule. Okey, so chain rule adalah satu rules, dia ni berantai-rantai, so dia juga dikenali sebagai petua rantai. Okey, so dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam subtopik terdahulu, okey, kita dah boleh dah proceed dengan chain rule, yang mana kita tengok kat sini, we can differentiate any function using the differentiation rule. So ada banyak juga rules yang menggunakan teorem sebelum ini, daripada teorem 3.1 sampai teorem 3.8. So dia ada bagi 3 contoh dekat sini, 3 bullet. Yang pertama, for instance, if y equal to x square minus 2x plus 1, then y prime equal to 2x minus 2. Okey, betul kan statement ni? Contohnya, kalau x kuasa 2 tolak 2x tambah 1, differentiate jadi ni. Okey, betul lah. So, yang kedua, but consider the polynomial y equal to blah 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 to the power of 99, or x square minus 2x plus 1 to the power of 1 over 2. Dia tanya macam mana pula kalau polinomial itu, yang atas ni tadi, dia ada kuasa 99 ataupun kuasa 1/2. Kemudian yang bawah ni, how about y equal to 4 ln x square plus 3 and y equal to exponent 2x plus 3. Okey, kalau anda perhatikan dua bullet yang terbawah ni, sebenarnya dia tanya macam mana nak selesaikan kan. Kalau ikutkan, kita dah boleh selesaikan dah. Sebab apa? Setiap kali teorem yang di atas tadi, okey, teorem 3.2, okey, teorem 3.2 adalah pasal power. Kalau anda masih ingat, lepas je saya ajar teorem 3.2, dia ada satu nota read me. Read me tu sebenarnya dah boleh selesaikan bullet yang ini. Okay, so how about yang bawah ni pula? Kalau anda masih ingat, yang ln ni teorem 3.7 read me boleh selesaikan juga. Dan juga yang eksponen ni adalah teorem 3.8 read me. Okey, so sekarang apa gunanya petua rantai ni? Okey, petua rantai ni dia adalah dia punya rules asal sebelum adanya kaedah yang read me ni diperkenalkan. Okey, jadinya untuk chain rule ni kita kena ambil tahulah ada sebabnya. Kita tengok yang kat sini, teorem 3.12 chain rule. Okey, kita ada fungsi kalau y, f, u, g, gs are differentiable function, then differential of composite function y equal to f gx is, okay, dy over dx equal to dy over du dot du over dx. Okay, apa dia nak cakap kat sini adalah, okay, kalau awak ada satu fungsi, ada dua fungsi, okay, contoh dua fungsi tu macam mana rupa dia? Macam ini. Contohnya kalau diberi pada awak y sama dengan 3x tambah 5 kuasa 2. So kalau awak ingat read me, dalam ni kita setting dia sebagai u. Okey, betul kan? So yang u ni, okey, kita settingkan dia sebagai u sama dengan 3x tambah 5. Dia boleh differentiate. Jadi du per dx sama dengan 3. Okey, dalam masa yang sama juga, dia ada kata pula kat sini, y sama dengan fu. Okey, so y yang dekat sini pula, kalau awak dah settingkan yang dalam bracket ni sebagai u, maknanya y kalau diubah suai, dia akan jadi y sama dengan u kuasa 2. Jadinya y ni kalau kita differentiate dia, dia akan jadi dy per d, tak boleh jadi dx sebab dia dalam sebutan u, so dia jadi du sama dengan 2u. Okey, tu maknanya dia boleh differentiable lah untuk dua fungsi tu. Okey, jadinya untuk chain rule, apa yang perlu kita buat adalah, kalau dia beri pada kita fungsi tu dalam sebutan y dan x, kita kena chainkan dia. Okey, iaitu kita akan buat dy per du akan darabkan dengan du per dx. So dekat mana chainnya? Chainnya ada dekat sini.
Okey, ni dengan sini berantai. Du dengan denominator dengan du numerator tu berantai lah. Okey, bersambung. Okey, selain daripada tu, untuk kes yang pertama ni, teorem 3.12 ni, sepatutnya pelajar boleh solvekan dia dengan menggunakan teorem sebelumnya, iaitu teorem read-me. So kita boleh gunakan read-me sebagai kita punya kaedah untuk check lah. Okey, sorry, dekat sini teorem yang atas ni salah tulis. Sini adalah teorem Lon, adalah teorem 3.8. Eksponen adalah teorem 3.9. Okey. Jangan ambil numbering teorem tu yang benda yang perlu dihafal. Yang pentingnya isinya. Okey, saya pembetulan ikut nota. Okey, so kemudian untuk yang bawah ni, teorem 3.13 ni adalah extended theorem. So extended theorem ni adalah apabila chainnya semakin panjang. Okey. So kalau anda perhatikan, bila chain yang panjang, dia banyak guna unknown lah. Okey. So kalau ada kat sini, y sama dengan fz, z sama dengan gu, dengan u sama dengan hx, are differentiable function, then the chain rule becomes, okay. So chain rule ni apa yang berlaku adalah tajuk masih sama, masih lagi dy per dx. So dia akan jadi dy per dz darab dz per du darab du per dx. So kat mana chainnya? Dekat sini. Z dengan dz, du dengan du. Okay, so ni extended chain rule lah. Yang extended chain rule ni tak boleh check pakai teorem read-me. Dia kena gunakan extended chain rule lah. Okay, so dekat bawah ni adalah step macam mana nak gunakan chain rule. So kita akan gunakan chain rule dulu. So lepas kita dah gunakan chain rule, nanti kita akan check gunakan teorem yang ringkas tu, yang read-me tu. Okay, so soalannya macam ini. Find derivative of yx equal to x square minus 2x plus 1 power 99. So apa yang perlu kita buat dalam soalan ni adalah, kalau dia kata dengan menggunakan chain rule, kita ada prosedur dia ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. So step yang pertama, okay, let the most inner function as u, then find the derivative. Okay, tengok awak punya fungsi ni, pilih fungsi yang paling dalam, the most inner. Inner tu biasanya kalau awak perhatikan fungsi-fungsi ni, dia yang dalam bracket. Okey, yang selalunya dia dalam bracket. So kita letkan dia sebagai u. U ni nak tulis ux boleh, u sahaja pun boleh. So u equal to x square plus minus 2x plus 1. So du per dx, dan dia pilih, dia suruh bezakan. Du per dx adalah 2x tolak 2. Okey. Lepas tu step yang kedua, rewrite the original equation in terms of u. Tulis original equation. Original equation yang mana? Yang y tu. Ni original equation in terms of u. So y ni adalah, okay, kalau dalam ni tadi awak dah setting sebagai u, awak dah setkan sebagai u, so dia akan jadi u kuasa 99 lah. Okay, y sama dengan u kuasa 99. Lepas dah tulis, cari lagi derivatif. So y ni disebabkan dia dalam sebutan u, kita kena jadi dia dy per du lah. Okay, tak boleh pula tulis dy per dx sebab dia dalam sebutan u. So dy per du adalah sama dengan 99u kuasa 98. Kenapa 98? Kuasa tolak 1. Okay. Lepas tu step yang ketiga. Okey, awak dah lalui 2 step. Step yang ketiga kena recall chain rule, panggil balik chain rule dan substitute. Okey, masa kita nak call chain rule ni tadi, awak kena make sure lah berapa terms yang awak dah wujudkan. So dalam kes ni awak step yang pertama awak ada u dalam sebutan x, dan dalam step 2 awak ada y dalam sebutan u. Bermakna sekarang awak ada
Ada berapa sebutan? Okay, Y ni tak kira sebab Y ni adalah dependent variable. So, dia akan jadi dy per dx. So, selain daripada tu, dy per dx, kita tahu dy per dx ni akan dapat chainnya adalah dy per du darab du per dx. So, untuk step yang pertama ni tadi, kalau awak differentiatekan dia, dia akan jadi du per dx. Okey. Yang step kedua, kalau differentiate akan jadi dy per du. So, kalau kita nak gabungkan dia, okey, kita dah tahu kedudukan dia lah. So, y differentiate akan jadi dy per dx sama dengan, okey, y dulu. Jadi, dy per du depan, chainnya adalah du per dx. Okey. So, dalam ni awak akan dapat lihat, okey, kedudukan yang step yang pertama. Okey, step yang pertama tadi, u dengan x tu akan berada di belakang, didarabkan dengan dy per du. Step yang kedua di depan. Lepas tu kita darablah isinya, 99u kuasa 98 darab 2x tolak 2. Okey, step yang keempat, substitute back the original equation with the letting function in step 1. Step 1, letting function adalah yang ni. Jadi, awak kena masukkan semula kalau awak masih ada u dekat step 3. So, dekat step 3, awak masih ada u ni. U kuasa 99. Bermakna sekarang, u ni awak kena gantikan dengan original function dia. X square minus 2x plus 1 power 99 multiply 2x minus 2. Okay. Kemudian, step yang kelima, tidy up. Tidy up tu bergantunglah, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu. Okey. Okey. So, ini adalah jawapan akhir dia. Right. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, step yang 5 ni boleh dimudahkan untuk cek dia punya jawapan dengan menggunakan teorem read-me. Okay, so kita try gunakan teorem 3.2 yang read-me tu. So, teorem 3.2 dia ada ajar kalau y sama dengan u kuasa n, apa yang akan berlaku adalah dy per dx sama dengan n u kuasa n tolak 1 du per dx. Okay. So, untuk soalan yang ni tadi, kita try solvekan dia gunakan teorem ni. So, okay, mana soalannya? Okay, x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. So, katakanlah soalannya ada kat sini. Okay, solve y prime for y equal to x square minus 2x plus 1 power 99. Okay. So, yang dalam bracket ni adalah u, power adalah n. So, kalau kita bezakan dia, y prime sama dengan 99 turun ke depan. Lepas tu u salin, x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. 99 tolakkan dengan 1, 98. Darabkan hasil differentiate yang u. So, u ni kalau differentiate dapat 2x tolak 2. Okay. So, kalau kita kemaskan, tarik keluar 2. Okay, 2 tarik keluar jadi x tolak 1. 2 darab 99. So, 99 darabkan dengan 2, kita dapat 198. Okay, y prime 198 x square minus 2x plus 1 power 99 multiply dengan x minus 1. Okay. So, ini boleh guna untuk check. So, kalau kita check jawapannya samalah. Okay. So, kalau soalan minta gunakan chain rule, awak mesti kena gunakan chain rule. Kalau dia tak ada mention chain rule, awak boleh gunakan kaedah read-me. Okay. Okay, repeat. Okay, below is the step that needs to be taken while working with chain rule. So, ni masih lagi chain rule, contoh yang lain. So, cari differentiation untuk x square minus 2x plus 1 power of half.
Okey, kalau kita gunakan readme, ni katakanlah kita terus gunakan readme, kita mesti dapat jawapan akhir dia y prime sama dengan 1/2 x square minus 2x plus 1. Okey, 1/2 minus 1 adalah negatif 1/2 darab 2x minus 2. Okey, so kalau kita kemaskan, okey, ni boleh mansuh kan, 2x tolak 2 boleh keluarkan 2, lepas tu 2 tu boleh mansuh dengan 2 ni, so dia akan jadi apa? X tolak 1 x square minus 2x plus 1 kuasa negatif 1/2. Okey, ni jawapan kita lah. Okey, dengan menggunakan chain rule pula, okey, ni gunakan readme. Saya buat catatan sikit sini, gunakan readme. Okey, yang ni gunakan chain rule. Okey, tengok jawapan akhir dia sama ke tidak nanti. Okey, step yang pertama macam kita ajar di atas tadi, let the most inner function as u. Let the most inner function as u. So the most inner function adalah yang dalam bracket x square minus 2x plus 1. Okey, kemudian kita dah let beza du per dx sama dengan 2x tolak 2. Okey, siap. Okey, step yang kedua, okey, apa tu dia kata, rewrite the original function with the letting function u. So y tadi, ini kita dah set sebagai u, so dia akan jadi yu sama dengan u kuasa 1/2. Lepas tu dia kata, then find derivative dy per du equal to, okay, 1/2 turun ke depan, u salin 1/2 minus half, so minus 1, so dapat negatif 1/2. Okay, betul. Okay, next step, step yang ketiga. Okay, recall chain rule. So ni adalah chain rule. Recall chain rules. Okay, lepas tu substitute. So dy per du tadi kat sini dah dapat kat step 2. Dan masukkan du per dx daripada step 1. Okay, step yang keempat pula dia kata substitute back u, if any lah, kalau ada. Kalau dekat step 3 masih ada u, masukkan balik u tu apa. Okey, dan yang kat sini sebenarnya adalah step yang kelima. Okey, ni step 5. Tidy up. Okey, step yang kelima tu tidy up. So kita akan kemaskan fungsi tu. Okey, sama 2 tarik keluar. Okey, 2 tarik keluar, mansuhkan. So ini fungsi dia. Okey, sampai siap. Okey, x tolak 1, x kuasa 2 tolak 2x. Ni tak ada bracket ni. X kuasa 2 tolak 2x tambah 1 kuasa negatif 1/2. Kemudian, disebabkan kat sini ada kuasa negatif, dia bawa turun ke bawah. Okey, betul. So, kalau kita perhatikan, jawapannya x tolak 1 bahagi x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 kuasa setengah adalah sama dengan jawapan yang kita try gunakan readme ni. Okey, ni pun kalau kita kemaskan jawapan akhir dia, dia akan dapat samalah, y prime sama dengan x tolak 1 bahagi x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. Nak buat square root boleh, nak buat kuasa setengah pun boleh. Dalam kes ni dia buat kuasa setengah lah. Okey, kuasa setengah. Sama. Maksudnya readme ni boleh digunakan untuk membuat semakan jalan kira chain rule. Kalau sama, maksudnya kalau chain rule sama dengan yang readme, so kita boleh katakan chain rule-nya betul lah. Okey. Okey, kita ada example L dekat sini. So untuk example L ni, dia kata find dy per dx for the following function using chain rule. Dengan menggunakan chain rule, cari dy per dx. Okey, untuk soalan A, B, C dan juga D, kalau perhati kat sini, A dan B dah ada jawapan. Okey, kita just check sahaja. A. Okey, A mana? Okey, A ada kat sini. Ni jalan kira dia. Okey. So untuk A, soalannya tadi adalah, saya tulis soalan kat tepi sini. So dia kata soalannya adalah y sama dengan
X kuasa 3 campur 5X tolak 3 kuasa 20. Okay. So dia kata soalan ni cari dia punya dy per dx. Okay, simak sikit betul tak? Betul. Okay. So kita check dulu menggunakan chain rule. So kat mana step 1 dia? Chain rule step 1. Okay, kat sini step 1. Let the most inner function as u. Daripada let u differentiate. Okay, betul. Okay. Lepas tu step yang kedua ada kat sini. Okay, step yang kedua. Okay, rewrite original equation with letting function u. So y dah jadi yu. Kalau ni u kuasa 20. So differentiate dapat 20 u kuasa 19. Betul. Okay, seterusnya step 3. Step 3, recall chain rule and substitute. So ni adalah chain rule dy per du darab du per dx. Lepas tu substitute. Masukkan. Okay, betul. Okay, step yang keempat ada kat sini. Okay, substitute u if any. So tengok kat step 3 ada lagi tak terms u? Nampaknya ada. Masukkan balik u ni dengan terms yang sebenar. So 20 dalam bracket x kuasa 3 tambah 5x kuasa 2 tolak 3 tutup bracket kuasa 19 darab 3x kuasa 2 tambah 5. Dan step yang terakhir bawah sekali tu tidy up. Okey, tidy up tu kemaskanlah mana yang boleh. Okey, sekarang kita nak check jawapan kita dengan compare dengan readme. Okey, ni soalannya y sama dengan ini tadi bla bla bla. So y prime. Okay, yang kita pernah tengok sebelum ni, cara ringkas dia 20 pindah ke depan. Yang ni kita salin dalam bracket. Kita tutup bracket, kuasa tolak 2, tolak 1. Siapa ajar tolak 2? Okey. Darab. Okey. Dalam ni boleh differentiate. Apa yang ada dalam ni kalau kita differentiate kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 5. Okey. Lepas tu kita kemaskan 20 constant, tulis depan sekali. Ini kuadratik, tulis depan sekali. Okey. So kalau kita compare, kita dapat same answer. Kalau same answer, insyaAllah ni adalah jawapan yang betul lah. Okey. Okey, untuk soalan B. Okey, ni soalan B kita. Okey, jawapan pun dah ada dekat situ. Okey, soalan B. Soalan sebenar dia apa? Soalan sebenarnya adalah y sama dengan 3 tolak 2x kuasa 1/3. Ya ke ni soalannya? Betul. 3 tolak 2x. Ini 3 ni punca 3. So kalau kita keluarkan jadi kuasa 1/3 lah. Okey. Okey, tulis. Nanti soalan sebenar dia macam ni. 3 tolak 2x. Sini 3. Okey, so ni dah diubah sesuai. Okey, so tengok step yang chain rule dulu. So kalau chain rule, first step kat sini. Okay, let the most inner function as u, then differentiate. Okay, betul. Okay, step yang kedua. Okay, rewrite original function with u. Okay, with letting function u. So y sama dengan u kuasa 1/3. Lepas tu differentiate. Nampak betul. Lepas tu step yang ketiga, recall chain rule and substitute. So masukkan nilai-nilai substitute. Okay, step yang okay, ni masih lagi step 3. Okay, kat sini masih lagi step 3. Ni di step 3 lagi dikemaskan. Dan nampaknya dia punya step pendek je. Okay, step yang keempat dia, okay, dia masukkan mana-mana term u yang masih available kat situ. Okay, dia gantikan dengan term sebenar lah, 3 tolak 2x. So tak perlu tidy up lagi dah. Okey, dah tak perlu kemaskan apa-apa. So boleh maintain kat sini je jawapannya. Okey, so sekarang kita nak compare. Kalau kita try jawab dengan menggunakan
kaedah readme pula. So kalau readme, okey, kalau kita try pakai readme, formula readme maknanya harap student dah faham lah bahasa saya ni. Okey, so y akan jadi y prime, kuasa pindah ke depan, dalam bracket salin, kuasa tolak 1, so 1/3 tolak 1 akan dapat negatif 2/3. Lepas tu darabkan dengan hasil differentiate di dalam ni. Di dalam ni kalau differentiate dapat negatif 2. So kemaskan y prime dapat apa ni, negatif 2/3, 3 tolak 2x kuasa negatif 2/3. Okey, lepas tu kita compare dengan chain rule. Okey, sama. Okey, kalau sama kita boleh conclude bahawa chain rule kita tu dijawab dengan betul lah. Alright. Okey, untuk soalan C, okey, soalan C ni belum ada dia punya jawapan lagi. So kita try jawab untuk soalan C. Bila kita perhatikan dekat sini, kebiasaannya kita akan ubah y lah dia menjadi bentuk yang mudah dilihat. So y boleh dituliskan semula menjadi apa? Y sama dengan, kita bawa naik ke atas, so dia akan jadi 3 tolak 2x kuasa negatif 1/2. Okey, so dia punya solution, nak cari dia punya chain rule. So kita akan let step 1. Okay, let u equal to 3 minus 2x. Okay, kemudian cari dia punya du per dx. So dapat negatif 2. Okay, step yang kedua, rewrite semula y dalam sebutan u. So y equal to u kuasa negatif 1/2. So dia punya dy per du adalah sama dengan negatif 1/2 u. Okey, negatif 1/2 minus 1, so kita dapat negatif 3/2. Okey, so step yang ketiga, panggil balik chain rule. So dy per dx adalah sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, dy per du ada dekat sini, step 2. So masukkan negatif 1/2 u kuasa 3/3, 2/3 multiply du per dx ada kat atas ni, multiply dengan negatif 2. So kita kemaskan sikit. Okey, negatif dengan negatif habis, 2 dengan 2 habis, so yang tinggal adalah u kuasa negatif 3/2. Okey, step 4. Okey, masukkan semula u, kalau ada. So dalam step 3 masih ada u, so u kita yang sebenarnya adalah 3 tolak 2x. So 3 tolak 2x kuasa negatif 3/2. So ni adalah dia punya jawapan akhir lah. Okay, so kalau kita compare dengan readme untuk check tepi sini untuk check sahaja. Okay, ni soalan y sama dengan 3 tolak 2x kuasa negatif 1/2 y prime equal to, okay, negatif 1/2 pindah ke depan, 3 tolak 2x. Okay, negatif 1/2 minus 1 adalah negatif 3/2 darab, okay, dalam ni kalau kita differentiate dapat negatif 2. So y prime kita dapat negatif dengan negatif mansuh, 2 dengan 2 mansuh, kita dapat 3 tolak 2x kuasa negatif 3/2. Okay, compare dengan jawapan kita yang kat situ. Okay, nampaknya sama. Kita katakan, boleh katakan yang itu jawapan akhir kita tu betul lah. Alright. Okay, untuk soalan D, soalan D saya tunjuk juga. Okay, so untuk soalan D, so tak nak tulis step dah, saya nak terus je jalan. So dia punya langkah dia, kita akan letkan u sama dengan x square plus 3. So du per dx equal to 2x. Okay, y equal to 4 ln u.
So dy per du equal to 4 over u. Okay, mana dapat ni? Tengok balik teorem yang kita dah tengok sebelum ni. Kalau kita differentiatekan ln, jadi apa? Okay, so kemudian dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okay, kita ada 4 per u darab 2x. So kita dapat 8x per u. So kita boleh kemaskan lagi, dy per dx sama dengan 8x per u. U kita adalah x square plus 3. Okay, macam tu. So kalau kita try compare, kita try jawab gunakan readme, formula readme. So y sama dengan 4 ln x square plus 3. Okay, y prime adalah 4 over x square plus 3 multiply dengan 2x. So y prime kita dapat 8x bahagi x square plus 3. Okay, compare. Sama tak? So sama. So kita katakan jawapan kita akhir tu betul lah. Okay, insyaAllah betul. Okay. Okey, untuk soalan E, part yang menggunakan chain rule saya tak nak tunjuk jalannya macam mana. Okey, cuma kita nak tunjuk jalan readme. So nanti awak kena cari sendiri betul tak jawapan yang chain rule tu nanti. So kalau eksponen y sama dengan eksponen 2x tambah 3. Kalau kita differentiatekan dia, macam kita kata sebelum ni, eksponen dia maintain, tapi hujungnya kena darabkan dengan hasil differentiate yang ada x2. So kita dapat 2. So y prime adalah 2e 2x tambah 3. Okey, untuk readme kita dapat ni jawapannya. So tugas anda adalah untuk mencari jawapan chain rule. Sama ke tak sama? Sama ke tak dengan jawapan yang di sini? Okey, selamat mencuba.